yang pemuda PAS yang baru saja beredar, petugas-petugas jentera bilik gerakan daerah mengundi Petaling Selatan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi, terima kasih kerana sudi datang beramai-ramai dalam majlis kempen pilihan raya untuk kawasan Parlimen Lembah Pantai. Kempen pilihan raya sudah masuk minggu yang hampir masuk minggu kedua, hari ini hari ke-7. Bermakna kita ada 7 hari saja lagi sebelum kita mengundi pada 5 hari bulan 5. Seminggu berkempen, fokus kita ialah di Lembah Pantai. Kita masuk pilihan raya nak kekalkan kemenangan calon kita Puan Nurul Izzah Datuk Seri Anwar dan nak minta sokongan semua. Nurul bertanding tahun 2008 dan mengatasi saingannya Datuk Syarizat Jalil. Waktu itu Ketua Wanita UMNO Malaysia. Kali ini Nurul berdepan dengan Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan, itu Datuk Raja Nong Cik. Tuan-tuan, saingan ini tidak mudah, tetapi kita harus hadapi dan tempuh dengan yakin. Kerana kita percaya dengan wisdom rakyat. Kita tak pernah underestimate wisdom of the people. Sebab itu calon kita ini, Nurul, adalah calon yang terbaik yang kita minta tolong pengundi Lembah Pantai beri sokongan supaya Nurul dapat kita hantar wakili kita di Lembah Pantai dalam Parlimen pada sesi yang akan datang. Seminggu berlalu dalam kempen, ketika kita fokus menerangkan kepada rakyat barisan calon kita, kekuatan yang ada pada Pakatan Rakyat, tawaran kita dalam bentuk manifesto, dan kita dapati Barisan Nasional berada pada keadaan yang sangat defensif. Buktinya, pimpinan-pimpinan lama yang sudah pencet atau dah retire terpaksa mereka panggil untuk membantu. Yang paling aktif sudah tentu bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Kerana dia ada banyak sebab. Dia paling bimbang kerajaan bertukar dari Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat. Dia bukan bimbang nasib rakyat bawah, bukan. Dia cuma bimbang apa akan jadi kepada anak-anaknya. Itu saja kebimbangannya. Sebab itu tuan-tuan, biarkan dia dengan keadaan defensif. Kita tidak akan kalah daripada tumpuan kita. 7 hari terakhir ini, kita nak ajak seberapa ramai kawan-kawan kita, saudara mara kita, rakan sepejabat dengan kita, teman sepermainan kita. Kita nak pujuk mereka, kita nak tarik sokongan mereka, dan kita nak minta undi mereka untuk dipastikan 5 hari bulan nanti, undi mereka dalam kertas undi nanti ialah untuk calon pilihan kita Nurul Izzah Datuk Seri Anwar. Nama Nurul dalam kertas undi nanti kedudukan nombor 1. Nurul Izzah Anwar, kertas undi nombor 1. Calon nombor 2 barulah Raja Nong Cik. Bila kita dapat kertas undi, selepas jari telunjuk kiri kita ditanda dakwat, 1 katam di atas. Jari kita ada 3 katam. 1 katam di atas ini akan ditanda dengan dakwat. Kemudian kita dapat kertas undi. Kita melangkah ke tempat mengundi. Kali ini SPR gunakan pen, bukan pensel. Dulu guna pensel, sekarang guna pen. Pen mata bola, ballpoint pen. Kita pangkah pada nombor 1. Lipat kertas undi, masuk dalam tong macam biasa. Kita keluar dan pastikan
buat panggilan, ajak kawan-kawan yang belum lagi mengundi. Itu yang pertama. Kemudian kita tunggu untuk pada malamnya keputusan diumumkan. Kalau sekarang saya tak minta tuan-tuan tonton TV. Jangan tonton TV sekarang ya. Terutama berita, jangan. RTM ke TV3 tak payah. Tak payah tengok sekarang ya. Kecuali lah tuan-tuan nak tengok Bayern Munich lawan Real Madrid. Itu cerita lain lah. Itu tak apa. Ya. Itu tak apa. Ataupun Barcelona lawan Oh, Barcelona Bayern Munich, Real Madrid dengan kaki bola ni. Baik, itu tak apa. Tapi nak tonton berita, ulasan, forum tak payah. Sekarang, bila nak tengok TV, 5 hari bulan 5 pukul 9 malam. Waktu itu keputusan pilihan raya sedang diterima. Dan kalau kita kerja kuat, tarik sokongan, undi buat Nurul, keputusan malam itu ialah keputusan Parlimen Lembah Pantai, P121 Lembah Pantai, calon PKR Nurul Izzah Anwar mengalahkan Datuk Raja Nongcik Barisan Nasional dengan majoriti 7,000 undi. Malam itu, ini boleh menjadi realiti. Saya dapati sokongan yang cukup baik dan luar biasa. Ini program saya yang ketiga malam ini di Lembah Pantai. Yang ketiga. Dan saya boleh tengok audiens yang datang. Cara kita bersalam dengan mereka, kita boleh nampak. Ya. Saya politik tak lama. Umur sekarang 49 tahun. Saya masuk politik umur 24 tahun. Bila umur saya 27 tahun, saya dilantik Setiausaha Politik Menteri Undang-Undang. When I was 27 years old, my boss, Syed Hamid Alba, appointed me as his political secretary, where Law Ministry. Okay? Saya punya last post ialah political secretary to the defense minister dulu. Dan pengalaman masuk politik ini tak lama, cuma lebih kurang 25 tahun aja masuk politik. Tapi kita tengok cara sambutan rakyat hari ini. Saya yakin sungguh nampak cara sambutan. Begini saya berkempen di Kulim Bandar Baru pun sama. Adalah satu dua yang kes terpencil, isolated case, ada. Waktu saya berkempen di Kulim semalam, saya pergi ke pasar Serdang di Kulim Bandar Baru. Di pasar bersalam dengan peniaga dan bersalam dengan pembeli. Ada seorang penjual kelapa, dia jual santan kelapa. Saya salam, makcik, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Saifuddin, saya calon parlimen untuk Kulim Bandar Baru dari PKR, makcik. Ya. Boleh makcik bagi sokongan? Kalau sokong pakatan dapat apa? Dia tanya. Saya kata, makcik, kalau kita dapat tubuh kerajaan, yang pertama kita akan turunkan harga minyak, makcik. Baik. Yang itu dia tak sanggah saya. Lagi dapat apa? Dia tanya. Biasa dia dah diatur oleh UMNO. Sokong dapat apa? Saya kata, makcik, yang kedua ialah kita akan hapuskan tol. Yang ini makcik tak setuju. Kalau hapus bayaran tol, siapa nak tolong bayar hutang kerajaan? Nampak makcik ni? Dia pula susah hati. Dia meniaga nyok aja. Dia jual kelapa aja. Tapi dia susah hati. Siapa nak tolong bayar hutang kerajaan bila kita hapuskan tol? Saya kata, makcik, Lebuh Raya Utara Selatan itu dah pulang modal. Masa bina Lebuh Raya dulu dibelanjakan 7 bilion. Kemudian dia kutip tol setiap tahun 2 bilion. Kerajaan bagi lagi pampasan kepada syarikat Tol Plus 800 juta setahun. Makcik, jangan susah hati.
Projek Lebuh Raya Utara Selatan dah tak ada hutang lagi, dah pulang modal, dia dah untung dah. Dia pula susah hati, siapa nak tolong bayar hutang kerajaan? Nampak? Kita serangkan. Yang ketiga, apa lagi dapat? Saya kata kita akan tolong bayar hutang PTPTN, hapus kira. Tak payah, dia kata, makcik bayar sendiri. Dia kata gitu. Seterusnya ada makna anak makcik ada hutang PTPTN, ada 2 orang. Satu kat UTM belajar, satu lagi UUM. Yang UTM hutang berapa? PTPTN pinjam 60,000, kena bayar 82,000. Tak apa, makcik bayar sendiri, dia kata. Saya tanya makcik, satu hari bersih jual kelapa ni berapa? Tengok hari, kalau hari Jumaat orang ramai, dapatlah RM50. Ni macam hari ni orang tak ramai, dalam RM30. Pakcik ada lagi? Ada. Buat apa? Noreh getah. Getah sendiri? Tak, getah orang. Suami noreh getah, getah orang. Dia berniaga pasar, jual kelapa. Sehari RM30 ke RM50. Macam mana dia nak bayar hutang anak dia puluhan ribu? Tapi sebab dia dah diajar oleh UMNO, tak apa, makcik bayar sendiri. Memang tak boleh bayar. Saya tanya anak yang graduate UUM dah dapat kerja, dah 3 tahun dah tamat tak dapat kerja, dia kata, duduk di rumah. Sebab orang macam ini ramai. Tak dapat bayar hutang, surat lawyer sampai interest 8% kena bayar. Ramai yang datang pusat khidmat saya di Machang masa saya jadi ahli parlimen Machang, minta tolong. Saya punya rasional mudah. Dalam parlimen saya bertanya kepada Menteri Kewangan. Saya masih ingat, saya tanya, berapakah hutang syarikat Perwaja yang ditinggalkan oleh Tan Sri Eric Chia, kemudian diambil alih oleh Tan Sri Abu Syahid. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Nur Yaakob menjawab, Tan Sri yang dipertua bagi menjawab soalan ahli parlimen Machang. Sukalah Dewan diberitahu hutang peninggalan syarikat Perwaja berjumlah 1,600 juta ringgit. Saya bangun bertanya soalan tambahan, siapakah yang membayar hutang ini? Tan Sri Eric Chia sudah meninggal dunia. Siapa tolong bayar? Dijawab, yang tolong bayar ialah Kerajaan Barisan Nasional. Kerajaan Malaysia tolong bayar hutang 1,600 juta, hutang Perwaja, sehingga tahun 2027 baru selesai. Now, saya katakan, kalau hutang syarikat besar 1,600 juta, Kerajaan Barisan Nasional sanggup bayar, kenapa mereka tak sanggup tolong lunaskan hutang nasib rakyat bawahan? Itu prinsip yang kita nak tanya. Sebab itu kita merangka, kalau hutangnya itu 35 bilion, hutang PTPTN yang ditanggung oleh anak penarik beca di Melaka, atau anak pemandu teksi, anak penjajah pekan sehari, anak kaki tangan kerajaan pangkat rendah, ya. Ketibaan Saudari Nurul Izzah, kita bagi ruang dia bersalam dengan semua pengundi dulu, ya. Terus, salam, terus. Bagi ruang. Terus, Nurul yang kat meja, Nurul. Yang tunggu Nurul kat meja ni. Terus. Salam. Baik, kita bagikan tepukan gemuruh menyambut ketibaan Nurul.
Terima kasih. Saya katakan tadi bahawa jika sokongan rakyat kuat dan kita melepasi bilangan kerusi minima 112 untuk membolehkan kita membentuk kerajaan. 112 ya, jangan 111. Kalau Pakatan Rakyat 111, bermakna Barisan Nasional 111, sebab jumlah kerusi parlimen 222. Kalau Pakatan Rakyat 111, Barisan Nasional 111, baru Seri. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Seri dalam pilihan raya tak ada tendangan penalti. Tak boleh. Sebab itu kita nak menang 112. Paling kurang untuk memboleh kita bentuk kerajaan. Kalau kita dapat bentuk kerajaan pada 5 hari bulan 5, yang saya yakin itu akan berlaku, maka dalam soal menguruskan hutang PTPTN yang berjumlah 35 bilion sekarang, kalau Barisan Nasional boleh tolong bayar hutang syarikat perwajar 1,600 juta sedikit demi sedikit sehingga selesai tahun 2027, maka kerajaan baru Pakatan Rakyat boleh bentangkan rang undang-undang dalam parlimen. Rang undang-undang sidang bulan 10, sidang bajet tahun ini. Rang undang-undang yang kita bentangkan berbunyi, suatu rang undang-undang dikemukakan bagi maksud membelanjakan wang sebanyak 2 bilion ringgit dari kumpulan wang disatukan untuk tujuan membayar hutang PTPTN. Setahun 2 bilion, 35 bilion hutang, 18 tahun habis. Lebih baik kita selesaikan berdikit-dikit hutang rakyat bawah daripada bayar beransur-ansur tolong bayar hutang tauke kaya dan syarikat besar. Ini poin kita. Tuan-tuan, soalnya bukan kita sekarang. Soalnya bukan sekadar hantar Nurul ke dalam parlimen. Ini soal masa depan anak-anak ni. Ini yang kat depan ni, yang tengah dengar ceramah ni. Ini soal masa depan anak-anak ni. Masa depan anak kecil ini. Kita nak tawarkan pendidikan percuma untuk dia. Kita nak tawarkan masa depan yang baik untuk dia. Membiarkan Barisan Nasional terus berkuasa, hidup dia akan terus dibebankan dengan hutang pengajian. Ini dia. Ingat, undi kita adalah untuk masa depan adik ini. Adik comel ni. Comel ni. Ya, saya pun yang bongsu dah 10 tahun dah. Tak sempat pasal sibuk ceramah sangat. Comel anak siapa ni? Ha? Oh, macam ai. Bapak tak handsome sangat, anak comel. Ini soal hilang undi kita. Ini soal masa depan. Jangan fikir soal kita saja. Jangan fikir RM500, RM500 itu selesai kita. Ni masa depan dia. Bagi Barisan Nasional lagi 5 tahun, it's going to be a disaster for the country. Please, kita appeal. Ini masanya. 7 hari saja lagi. Undi kita tidak syak lagi. Tak ada basa-basi. Calon pilihan kita cuma satu di sini. Bukan Raja Nongcik. Kekayaannya dah makan tak habis 7 keturunan. Kita bukan nak pilih wakil rakyat yang nak kaut dan bina kekayaan. Kita nak tawarkan perkhidmatan terbaik. Dan calon terbaik itu ada menjadi pilihan kita. Calon itu ialah calon yang kita yakin boleh menjadi pemimpin untuk orang Melayu, untuk orang Cina dan untuk orang India seluruhnya. Ini dia calon kita. Tuan-tuan, saya tak nak susun ayat lebih daripada itu. Memadai, saya simpulkan bahawa saya dan Nurul pernah menjadi ahli parlimen bersama-sama. Satu penggal dalam parlimen. Saya orang kampung. Nurul, bapaknya pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Itu saja beza. Bapak saya pemandu bas. Mak saya buta huruf. Ya, dari segi keluarga, latar belakang keluarga, tentulah Nurul punya kedudukan yang lebih tinggi berbanding saya. Saya orang kampung. Saya cuma kenal pokok getah, sawah padi. Itu permainan saya. Itu permainan saya. Tapi bila saya duduk dalam parlimen, dia terbalik. Saya lebih suka bercakap mengenai
isu-isu pelaburan antarabangsa. Saya lebih seronok dan asyik bercakap tentang pengurusan keuangan, pendedahan skandal. Nurul yang dibesarkan dalam keluarga Malay middle class itu terbalik. Minatnya itu kemiskinan rakyat, minatnya itu kebangkitan dan kebajikan rakyat. Dah terbalik. Terbalik. Bukan makna saya abaikan root saya, tidak. Tapi cara kita dibentuk di dalam Pakatan Rakyat, di dalam Parti Keadilan Rakyat. Saya tak rasa rendah diri, saya tak rasa inferiority complex. Saya berbangga. Walaupun bapa saya pemandu bas, tapi dia bagi ruang untuk saya belajar. Saya nak sebut, belajar tahun 80-an masuk universiti, dapat surat panggilan masuk universiti, beasiswa cari kita. Saya masih ingat, dapat surat panggilan universiti, 5 beasiswa datang cari kita. JPA, Kerajaan Negeri Kedah, Lembaga Pertubuhan Peladang, Taiko Plantation, and Balo Boston. Saya pilih beasiswa Balo Boston. Saya end up jadi pengurus ladang. Ingat pengurus ladang, estate manager, macam cerita P. Ramlee anak bapa. Ingat? Saya pakai seluar pendek putih dan stokin putih. Pagi-pagi pusing ladang. Baik. Zaman itu belajar, beasiswa cari kita. Zaman sekarang belajar, kita kena berhutang. Apakah negara kita tidak cukup kaya? Jawapannya, negara kita cukup hasil mahsulnya. Soalnya ia diurus oleh pemerintah yang tidak melihat kepentingan dan kebajikan rakyat. Menyediakan pendidikan secara rakyat boleh akses kepada kualiti pendidikan, tanggungjawab pemerintah. Sebab negara mesti menyediakan manusia yang ada pengetahuan dan ada kemahiran untuk bangunkan negara. Dalam soal ini, Barisan Nasional cuma berjaya mewujudkan satu sistem belajar universiti mesti berhutang. Ini dia. Baik. Maksudnya jadi kerajaan jangan susahkan rakyat. Macam ni kereta ni. Sila alihkan kenderaan WLH Washington London Heathrow 799. WLH 799. 799. Kelisa. Mesej kena tepat, mesej kena tepat, nanti salah. Pangkah pun kena tepat, jangan salah pangkah. Ya, baik. Saya sebut begitu. Sebab itu tuan-tuan, kita harus berikan peluang 7 hari terakhir. Masa yang sangat kritikal, sangat krusial. 5-7 hari inilah yang akan tentukan. 5 hari bulan 5, Barisan Nasional berkuasa lagi untuk 5 tahun, atau rakyat Malaysia tentukan satu perubahan, iaitu angkat Pakatan Rakyat sebagai kerajaan baru dan Barisan Nasional kita turunkan untuk menjadi pembangkang. Ayat saya yang terakhir ialah, kalau 5 hari bulan 5 diumumkan keputusan dalam televisyen satu demi satu dari utara, menang Kanga, menang Padang Besar, menang Alustar, menang Gurun, menang Pendang, Padang Terak, Sek, Baling, Merbuk, Sungai Petani, Padang Serai, Kulim Bandar Baru, Permatang Pauh, Nibung Tebal, Bayan Baru, Balik Pulau, Gopeng, Ipoh Timur, Ipoh Barat, Taiping, Beruas, Tanjung Malim, seluruh kerusi di Selangor, semua kerusi di wilayah, turun sampai Johor, Kulai, Keluang, Johor Baru, melepasi Laut Cina Selatan sampai di Sarawak, Kuching, Lanang, Stampin, Miri, Sibu, Mas Gading, Serian, Seriaman, Saratuk, sampai ke Sabah, Kinabalu, Putatan, Penampang, Beaufort, Papar, Tuaran, Kota Belud. Hitung 118 kerusi parlimen. Kalau itu menjadi kenyataan, 5 hari bulan 5 kerajaan berubah,
6 hari bulan 5 pagi hari. Cuaca mendung, tanda sedih Barisan Nasional kalah. Tapi awan mendung itu segera ditiup angin. Beralih cuaca menjadi cerah. Tanda menyambut kemenangan Pakatan Rakyat. Pagi itu beberapa kenderaan polis Bukit Aman menuju ke rumah Datuk Seri Anwar. Jangan gusar, jangan panik. Mereka tak datang macam mereka datang 20 September 98 untuk tangkap Anwar. Kali ini mereka datang dengan penuh penghormatan, escort Anwar ke Istana Negara. Dan Anwar akan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Malamnya Anwar muncul dalam RTM. Tuan-tuan tak salah dengar, RTM waktu itu sudah jadi milik kita. Anwar ucapkan terima kasih pada rakyat kerana memberi ruang dan peluang pada Pakatan Rakyat, dan Anwar segera umumkan, belum jemaah menteri dibubuhkan, Anwar umumkan yang pertama, harga minyak diturunkan serta-merta di seluruh negara. Itu. Urusan seterusnya membentuk jemaah menteri, itu persoalan gampang. Kita terlalu ramai tokoh. Nak doktor, lawyers, professionals, teknokrat, ilmuwan, pilih saja. Dari DAP, Liu Chintong, Tony Pua, Anthony Loh. Dari PAS, Usam Musa, Dr. Zulkifli Ahmad, Dr. Hatta Ramli, Dr. Mariah. Dari keadilan, Saudara Azmin Ali, Fuziah Saleh, Zuraida, Nurul Izzah, Datuk Seri Anwar. Dan kalau dah semua sebut, Saifuddin ni tak boleh ke? Boleh tak? Saya senang bagi peluang kepada rakan-rakan. Cukup senang. Malam itu Datuk Seri Anwar selesaikan urusan pertama. Kemudian kita mulakan langkah demi langkah demi langkah untuk mulakan perubahan secara reform, iaitu institusi polis, institusi kehakiman, institusi media, institusi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, institusi peguam negara. Tidak ada lagi selective prosecution. Tidak ada lagi selective investigation by the police. Tak ada lagi. Kita nak rakyat Malaysia dilayan dengan adil, Melayu, Cina, India mengikut lunas undang-undang. Untuk ini menjadi kenyataan, langkah pertama bermula di sini. Di sini tempat kita berpijak. Kita mesti berjanji, bertekad, berazam. 7 hari berbaki menjelang 5 hari bulan Mei. Undi dan sokongan dan kerja kuat kita untuk memenangkan Nurul Izzah Datuk Seri Anwar. Boleh tuan-tuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas semangat tuan-tuan untuk melaunkan perubahan pada malam ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita ada penampilan khas pada malam ini. Dan saya ingin memberi ruang kepada beliau untuk berkongsi pengalaman cerita daripada beliau, dan saya dengan segala hormatnya tanpa melengahkan masa mempersilakan Saudara Kumar untuk memberi ucapan. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Selamat petang dan selamat sejahtera saudara-saudari sekalian. Anevarukkum vanakkam. Very good evening. Tachahau. It's amazing. Sekarang di Malaysia kita boleh every person starts with all the languages. Bermula dengan semua bahasa-bahasa, which is great. It's a Malaysian thing. Saya minta maaf terlebih dahulu sebab bahasa Malaysia saya tidak begitu fasih. 13 tahun saya di Australia, baru pulang setahun ini yang lalu untuk to join dengan perubahan ini, ya, to form a new government for Malaysia. Seorang daripada inspirasi saya ialah YB Nurul Izzah, because it's very simple. Dan ada ramai orang seperti saya di luar negara. Kenapa நிறைய பேர், okay, kita pergi ke luar negara sebab kita ingat peluang di sana lebih baik. Tapi saya fikir
especially selepas 2008 kan, saya tengok beliau tidak perlu berjuang seperti yang dia berjuang. You know, if she wanted, kalau dia nak, dia boleh dapat kerja di mana-mana. Tapi dia masih berjuang di sini, bukan di Pematang Power where it's a guaranteed vote. Di sini dia berjuang untuk semua orang. When I see her, bila saya tengok YB Nurhaliza, dia bukannya just a Malay woman. Dia bukan perempuan Melayu sahaja. Dia perempuan Malaysia. Dia mewakili semua orang di Malaysia. I've just got one thing to say why I've come back. Barisan Nasional, mereka kata kepada orang India, kaum India, ya, dia kata nama kenambikai teve. Mereka kata kita kena bagi kepercayaan kita sebagai rakyat kepada kerajaan Barisan Nasional. My point is this: kalau sesuatu kerajaan itu hendak kepercayaan, mereka pertama sekali perlu beri kehormatan kepada rakyat. Mariade. The Barisan Nasional government for the last 30 years at least tidak membagi sebarang kehormatan kepada rakyat. They do not respect the people. We need to tell them that kalau walaupun mereka bagi RM500, அவங்க 500 வெள்ளி ringgit கொடுத்தாலும் 1000 ringgit கொடுத்தாலும் 2000 ringgit கொடுத்தாலும் நம்ம மரியாதையை நாம அவங்களுக்கு விற்க மாட்டோம்னு நம்ம சொல்லணும். We have to tell them that we are not going to sell ourselves, we are not going to sell our rights. Kita tak akan jual maruah kita untuk RM500. Kita sebagai rakyat Malaysia akan memilih kerajaan kita, and that will be Pakatan Rakyat. Kita akan memberitahu kerajaan bahawa kita perlu dihormati sebagai rakyat Malaysia. Every one of us. So I want to just say thank you. Sebab quick, எல்லாருக்கும் நன்றி. நாம மதியாதார் தலைவாசலில் மிதிக்காதே என்று மானமுள்ள மனிதருக்கு அவ்வை சொன்னது. கண்ணதாசன் எழுதிய வரிகள். நம்ம இதுவரைக்கும் பாரிசான் நேஷனல் மதித்ததே கிடையாது. இன்னைக்கு நம்மளுடைய பிரதிநிதின்னு சொல்றவங்க என்ன செய்யறாங்க? Zulkifli Nordin, okay, mereka dia seorang yang menghina kaum-kaum. You know, we don't need, kita tidak perlu menghina satu kaum atau agama yang lain untuk menunjukkan bahawa agama dan kaum kita lebih tinggi. Okay, that is very important. Perkasa tidak mewakili adat Melayu or adat Islam. They don't. They don't. I had the blessing. Saya dapat blessing untuk I saw Tok Guru Nik Aziz. What a great man. What a great man. Okay, he embodies what it is to be Islam. You know, Nurhaliza with her fairness to everyone, okay, embodies what it is to be Muslim. All religions reach one destination. Okay, we have to remember that in the spirit of being Malaysian. Okay, இந்தியர்கள் அதை ஞாபகத்துல வைக்கணும். நம்ம பிரச்சனைகளை வச்சு அரசியல் மட்டும் செய்யறவங்களுக்கு நம்ம இல்ல அப்படின்னு ஒரு இது செஞ்சு Pakatan Rakyat vote போடணும். We have to say no to any party. Kita perlu cakap tidak mau lagi. Okay, sesiapa yang hanya gunakan masalah-masalah kita untuk politik, untuk memisahkan kita sebagai warga negara Malaysia. Dengan itu saya cakap terima kasih untuk peluang ini, dan on the 5th of May kita akan ini kali lah. And with that, I present you the Iron Woman of Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya muliakan pengurusi majlis, Saudara Hazami selaku timbalan yang betul pas dari kawasan Lembah Pantai, dan tuan rumah Datuk Saifuddin Nasution. Dia bos saya, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat yang didatangkan khas dari Kulim Bandar Baru. Beliau berjuang habis-habisan untuk bertanding di situ. Saya sebut awal tadi, kalau kita dalam keadilan ini, saya berbudi di kawasan beliau, beliau datang berbudi kembali di kawasan saya. Budi itu bukan bermaksud saya bagi duit maka dia pun berbudi pada saya. Lain maknanya. Hadirin hadirat tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, Assalamualaikum saudara-saudari gelai.
Vanakkam, Putandavaltakam, also Tamil New Year, dan teman-teman lain ya, pengyomen Tajahau. Pertama sekali saya ucap terima kasih ya. Saya ucap terima kasih di atas kehadiran. Hari ini kita ada banyak ceramah dan tentunya saya tidak dapat bercakap panjang. Yang saya ingatkan, yang paling penting pertamanya kita bagi pimpinan yang mendukung perjuangan Pakatan Rakyat, saya minta kita sentiasa beradab. Kalau pihak sebelah sana kurang ajar, kalau mereka melakukan kekerasan, kita tunjuk bahawa ini negara demokrasi. Maka kami ini dalam Pakatan Rakyat yang tak pernah seminit pun keluar televisyen kecuali kalau diserang dan diherdik ya. Inilah peluang kita nak bercakap dengan rakyat. Nak harap TV3 yang keluar baju saya je lah. By time mulut saya buka dah kumat kambing, dia cakap satu lagi fitnah jahat daripada Nurul Izzah Anwar, mengutuk pimpinan Barisan Nasional yang dikasihi, termasuk MIC dan sebagainya. Tapi itu malang ya. Hari ini itu saya kata tak perlulah kita dalam suasana berkempen. Yang penting kita menghormati satu sama lain. Yang saya nak maklum, yang patut malu siapa? Yang patut malu ahli-ahli parti yang pimpinannya terkenal dengan mencuri duit lembu. Nak kata 3 penggal dalam tangan BN, bukan nak sibuk cat bangunan-bangunan ke apa ya? Dalam senyap-senyap dia ambil projek lembu, dia letak lembu dalam kondo, dia guna duit 250 juta ringgit, dia beli pula hartanah terkemuka. Guna duit untuk penternak lembu. Ini penting. Kerana kadang-kadang saya fikir, adakah mereka membaca kebenaran? Nak menidakkan kebenaran sehingga kan timbalan ketua wanita UMNO Datuk Kamilia pun dah keluar dah UMNO. Dah keluar UMNO tanding sebagai independen di Kuala Kangsar. Itu satu. Petang tadi Tan Sri Mat Taib datang ke Lembah Pantai menyatakan kembalilah ke pangkal jalan. Janganlah lagi bersama UMNO dan BN. Yang saya nak minta malam ni tak cukup ya. Nak bersama BN tak apalah, tapi undi nanti 5 Mei, undi untuk Pakatan Rakyat, menangkan kita. Kerana kita ni berniat apa? Niat kita nak pastikan perompak negara masuk penjara. Dia bukan soal anggota polis kalau kat Sungai Buloh tu curi RM50 pun masuk penjara. Tapi si Taib Mahmud tu berbilion-bilion ringgit tak boleh pula disentuh. Tan Sri Samivelu curi sudah Maika punya share dan sebagainya, macam-macam dakwaan lain, kalah pula di Sungai Siput. Tapi bila lepas pilihan raya saya ingatkan tak jumpa lagi lah Samivelu. Gaji dia, pasal Datuk Seri Najib sayang. Dia sayang sama Samivelu ni. Ini hubungan istimewa. Hubungan istimewa. Maka dia lantik Samivelu sebagai Special Envoy to South India. Gaji dia tak banyak. 3 kali ganda je gaji saya. RM33,000 sebulan. Ini nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, orang yang duduk di sini, di rumah PPR yang sayang sangat kat UMNO, yang sayang sangat kat MIC. You tak tahu, tak ramai dah saya MCA, pasal tu saya tak sebut. I don't need to mention it, you see? Tapi kita kena faham ya, rasuah yang membarah dalam negara ini. Kenapa? Because they have too much power. You tahu, kerana tidak ada kebebasan dalam media, tidak ada kebebasan dalam parlimen, maka 2 tahun kita sebut tentang projek lembu. 2 tahun tidak ada siapa beri liputan. Dan sekarang walaupun Datuk Seri Shahrizad tidak lagi bergelar menteri, saya mahu kata yang mungkin dipenjarakan bukan beliau. Yang mungkin dipenjarakan adalah orang yang mendedahkan skandal Saudara Rafizi Ramli, calon kita di Pandan, dan juga YB Zuraidah Kamarudin, Ketua Wanita Keadilan. Adakah ini keadilan? Is this justice? Bayangkan dalam mana-mana negara, pergilah dekat England ke mana, kalau negara demokrasi, kalau menteri tu salah guna allowance pun kena tindakan. Makcik kena letak jawatan. Dekat sini saya tak tahu apa suami saya buat. Tak bersalah. Apa salahnya saya beli Mercedes itu saya park dekat saya punya rumah. Tak apa. Guna projek lembut tak apa. Jadi ini yang kita mau lawan.
Ya, khusus bagi masyarakat India, saya tak tahu kenapalah ada juga manusia yang boleh sokong MIC. Makan tai ya. Okay. Pasal apa? Pasal pada saya, Datuk Seri Najib cakap pasal transformasi. Tapi akhirnya ya, dia boleh dalam pilihan raya umum kali ini, pilihan raya paling penting, di mana seharusnya kita hormati masyarakat India yang ramai yang telah terseksa bertahun-tahun. Akhirnya dia boleh bagi pengiktirafan kepada orang macam Zulkifli Nordin dan Ibrahim Ali. Jadi ada sesuatu yang serius di sini. Kerana itulah tuan-tuan perempuan, you see, we want the chance of what? Untuk melakukan perubahan. Kalau di negeri-negeri yang kita takbir, saya nak sebut, kita bukan senang dulu. Datuk Saifuddin kata, ya, saya anak Menteri Kewangan. Betul. Saya anak Menteri Kewangan, saya anak Timbalan Presiden UMNO. Tapi ayah ayah kami, Nurul Iman nombor 5, adik saya ada bersama. Ayah kami pastikan kami kalau bersekolah kena masuk sekolah kerajaan tau. We went to government school. Kalau lahir di hospital, lahir di hospital kerajaan tau. Ya, you bagi tahu kat saya berapa anak menteri yang memang melalui proses itu baru kenal orang biasa, orang PPR pergi sekolah suntah. Saya pun pergi sekolah yang sama. Ini penting. Jadi akhirnya bila kita membesar, kita faham. Kerana itu ada keyakinan. Kenapa kita nak berjuang habis-habisan, tuan-tuan perempuan? Saudara-saudara sekalian, kenapa nak berjuang habis-habisan supaya sekolah-sekolah kerajaan di Malaysia ini, sekolah jenis kebangsaan Tamil ke, jenis kebangsaan Cina ke, ya, sekolah agama rakyat, sekolah-sekolah ini harus jadi sekolah-sekolah yang terbaik di Malaysia. Jadi kalau anak bekas pemandu bas, anak pemandu teksi, anak menteri pergi sekolah sama, dapat pendidikan yang terbaik, dapat jadi berjaya semuanya sekali. Ini penting. Kerana itu saya kata, kita nak peluang ni untuk apa? Peluang kita nak takbir bila kita umum penurunan harga minyak, supaya harga barang dapat terkawal. Tuan-tuan perempuan, ini sangat penting. Kerana sekarang sebahagian besar duit kita ini diguna untuk kroni. Daripada gula yang kita minum dengan kopi, bagi dekat kroni Syed Mukhtar. Daripada beras yang kita makan bila makan nasi lemak, bagi dekat Syed Mukhtar. Kita buka elektrik ni, penjana elektrik yang terbesar Malakoff, milik Syed Mukhtar. You see? Milikan, ya, Modernas, motosikal yang paling murah yang dibeli oleh banyak warga miskin, milik Syed Mukhtar. Kereta Proton, milik Syed Mukhtar. Nak tulis surat hantar ke Pos Malaysia, Syed Mukhtar. Sampai pengangkutan awam MRT yang Datuk Raja Noncik kata kalau dia tak menang, dia tak mau bagi tu. Hello, baik cantik bukan dia? Kita sudah menang Putrajaya, kita pastikan MRT itu ikut laluan di Lembah Pantai. Why? Kerana itu laluan yang betul. Bukan saya cakap pasal saya nak menang kat Lembah Pantai, saya cakap pasal warga Lembah Pantai, ramai warga miskin yang memerlukan laluan MRT. You do it because it's right, not because it pleases you. Jadi itu pun Gamuda MMC milik Syed Mukhtar. Jadi tengok keseluruhan ekonomi negara, itu yang bahananya. Yang kita minta sekarang ini peluang. Tuan-tuan perempuan nak buat apa? Bila menang 5 Mei itu nak laksana gaji minimal 1,100. Untuk penduduk PPR, saya nak kata kalau yang berniat nak miliki unit PPR daripada skim sewa hingga milik, saya nak bagi satu je contoh sebelum saya habiskan ucapan saya. Penting. Nak tunjuk bagaimana BN melihat orang miskin. Okey? Skim sewa hingga milik rumah PPR, pakcik makcik, jangan lupa, ya. Datuk Seri Syahrizad dia dapat 250 juta ringgit. Suami dia lah, ya. Pinjaman kadar faedah 2%. Orang miskin yang duduk di PPR, sudahlah kerajaan ambil duit KWSP 300 juta nak bagi pinjaman, so you boleh beli unit. So mula-mula tengok, baguslah, I boleh beli unit. Kita selidik, kita dapat tahu setiap unit dia charge orang miskin yang gaji RM1,000 ke bawah, ya, gaji yang tak tetap.
6.5%. Apa maksudnya? Rumah yang harga RM35,000 satu unit, you bayar lebih RM70,000. You tahu tak? Ini bawah BN. You see? You tengok, ini sekarang. Bukan cakap dia buat dulu, ini sekarang. Saya nak bagi tahu, kalau bawah Pakatan Rakyat, keutamaan kita orang yang miskin, ya. Orang tak kisah kalau kita bantu rakyat. Kita bukan cakap dapat rumah for free, tapi kalau gaji berbanyak tu, ya, kalau suami menteri dapat 2%, macam mana orang miskin, Raja Noncik dan BN boleh charge 6.5%? Itu yang saya nak tanya. Bila saya tanya kat Parlimen, dia kata, ini Nur Reza tak faham. Orang di lembah pantai tak kisah bayar RM80 lebih setiap bulan. Yelah, dia senanglah cakap. Anak dia dapat 30.8 juta ringgit projek kementerian belia. You kena faham. Jadi akhirnya memang dia bagi bantuan BRIM semua. Saya setuju. Saya mau cakap nanti kita lagi pandai takbir kat Selangor. Kita takbir Selangor, kita boleh tambah simpanan sampai lagi 400 juta sampai 2.6 bilion ringgit. You bagi kami takbir peringkat pusat. Kita boleh naikkan bantuan rakyat satu Malaysia, tapi kita akan selamatkan hutang negara. Kita dah buktikan. Dulu cakap harapan, impian saja. Sekarang tuan-tuan puan-puan, ahli-ahli UMNO perbukalah mata. Ya, ahli-ahli UMNO kita kalau kat Selangor tu, walaupun telinga dia berdesing, sakit hati dengan penceramah UMNO, kita bagi dewan tau. Kita bagi dewan kalau dia bayar sewa. Kerana ini demokrasi. Kat wilayah saya dan semua ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat nak dewan anti. Semua tak bagi. Kita ahli parlimen yang dipilih, dia guna semua jentera, dia guna agensi kerajaan, televisyen, macam mak dan bapak dia punya. Ya? Jadi ini salah. Kita jadi pemimpin, rakyat yang pilih, rakyat yang berkuasa. Bukannya kita boleh salah guna kuasa, salah guna duit, semata-mata nak kaya. Jadi saya minta, bila kita takbir, you ingatkan kami. Kita nak reformasikan sistem supaya akhirnya bila bergelar menteri, satu suami ke, satu isteri ke, anak-anak, satu orang pun tak boleh dapat 1 sen pun projek kerajaan. Semua harus dan wajib dikhususkan untuk rakyat. Kerana pada saya, kita kena ubah sistem. Kita kena pastikan macam di semua negeri Pakatan Rakyat, menteri besar kami menteri besar kami bukan lagi pandai kurang tarif air. Kat Selangor kita tak naikkan harga air. Menteri besar BN di Johor naikkan 60% air. So kalau anti nak naik air, undilah BN. Mau turun air, pandai-pandai undi kami. Kami tahu uruskan ekonomi negara. Yang akhir sekali, kita hanya minta lihat kepada track record. Semua menteri besar kita, you boleh cek, tak ada 1 inci tanah kerajaan negeri pun kita ambil tau. Nak cakap dengan Dr. Gigi kat Selangor, ayo nanti itu Disneyland pula dia sudah bawa semua keluarga dia. Mau belajar dari Mickey Mouse, you know. Mau macam mana nak bangunkan ekonomi Selangor, you belajar dari Mickey Mouse. Apa ini ya? Saya tak mau cakap itu perkataan, nanti saya cakap lah kan kasar sikit. Tapi isunya saya minta anti-anti angka-angka, please, pilihan raya kali ini you tolong kami. Ya, tolong kami selamatkan Malaysia. Saya tak boleh buat seorang. Setiap bulan saya minta maaf, tak boleh bagi duit setiap masa. Kenapa? Saya ada gaji saya dan gaji suami saja. Peruntukan sudah masuk itu poket BN. Peruntukan nanti 2 juta ringgit 1 tahun tau. You kali 5, 10 juta ringgit no. You patut tanya, BN mana duit saya mah? Ya, mereka ada 10 juta ringgit. You know, apa yang tak boleh dibuat? DBKL dalam tangan. Ya, DBKL dalam tangan. Menteri wilayah pun dia pegang.
You kena faham, ini menunjukkan sampai projek MRT pun pada saya itu bukan keputusan dia. Kita kena pastikan ada pemimpin. Kalau sekarang pun dia boleh kata, you tak undi saya projek MRT, jaga-jaga. Mana boleh you percaya macam tu? You kan apa ada pemimpin yang adil, yang amanah, yang fikir pasal rakyat. Kalah menang ke, kita berjuang untuk rakyat, insya-Allah. Jadi setakat itu yang saya minta, bantulah kami setiap seorang. Bukan mudah. Ini punya pilihan raya pada saya, pilihan raya penentu. Nak menang, memang kita menang, tak tipu. Kita dah menang pakcik-makcik. Tapi saya dapat tahu di Lembah Pantai, mula-mula 200 lebih je undi pos. Hari ini sudah 600 undi pos bertambah. Jadi saya minta anti, semua kena kerja keras, bukan sahaja di kawasan ini, semua kawasan Kuala Lumpur, kawan-kawan yang mengenali, semua kerusi-kerusi yang kita tandingi, kita kena menang. Pastikan kita selamatkan Malaysia daripada lanun-lanun, semua lanun-lanun yang ada ke atas itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Nandri, Rumah Tanks dan juga Syesheni. Okey, terima kasih Nurul Izzah Anwar, calon Pakatan Rakyat bagi Parlimen Lembah Pantai. Tuan-tuan bersedia untuk melakukan perubahan? Ya. Okey, terima kasih. Dan saya bagi pihak penganjur pada malam ini mengucapkan berbanyak terima kasih di atas sokongan tuan-tuan yang hadir. Saya tak menyangka begitu ramai sekali pada malam ini anak muda yang ingin perubahan. Mudah-mudahan tanggal 6 bulan nanti kita akan lihat satu perubahan yang berlaku di negara kita. Pakatan Rakyat akan menjadi pemerintah negara ini, negara Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buka jalan.